Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan beberapa perkara berhubung kait dalam masalah menetapkan awal Ramadan. Kita mengetahui bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat anak bulan dan berbukalah kalian dengan melihat anak bulan. Maksud melihat anak bulan, berbuka dengan melihat anak bulan itu tutup sempurnakan Ramadan dengan melihat anak bulan. Berdasarkan hadis ini kita mengetahui bahawasanya ramai di antara ulama mengatakan apabila kita ingin menetapkan awal bulan Syaban atau awal bulan Ramadan atau pencukup bulan Ramadan, maksudnya awal Syawal, mestilah kita berru'yah. Ru'yah tu lihat pada hilal, ya. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Namun seperti mana telah kita kupaskan pada minggu yang lalu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan fa in humma alaikum fa aqmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Apabila bulan itu dilindungi, yakni dilindungi oleh awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Minggu lalu telah kita kupaskan apabila Rasulullah menyebutkan fa in ghumma alaikum, apabila dilindungi oleh awan, itu menunjukkan bulan ada ke tak? Ada, cuma ditutupi oleh awan. Jadi kalau bulan ada ditutupi oleh awan, disuruh sempurnakan 30 hari. Bukan bulan tak ada. Itu menjadi perbahasan ulama. Jadi masalahnya adalah bulan ada cuma ditutupi oleh awan, sempurnakan 30 hari. Kita kupaskan hari ini dan kita akan bincangkan nanti apakah pendapat yang harus kita, yang boleh kita mengambilnya, insya-Allah. Hari ini kita meneruskan perbincangan di muka surat 432. Apabila kita mengatakan tentang melihat ru'ya tu, melihat anak bulan, masalahnya adalah matlaq, tempat terbitnya bulan itu berbeza mengikut tempat negara yang berbeza, kawasan yang berbeza. Adakah matlaq yang berbeza? Tempat terbitnya bulan itu berbeza, diakui atau tidak? Maksudnya kita nak ambil kisah dengan perbezaan tempat atau tak perlu ambil kisah? Maksudnya kalau kita tak perlu ambil kisah, berarti mana-mana negara di atas dunia, di dalam dunia ini, mana-mana negara nampak kita kena pakai. Itu kalau kita kata tak ada impact, tak ambil kisah. Tetapi kalau matlaq itu ambil kisah, tempat terbit anak bulan diperakui, nescaya kalau negara sana nampak anak bulan, tempat terbit berbeza, kawasan berbeza. Kita kalau belajar geografi, semua ada equatornya dan longitude-nya semua berbeza, mempunyai kesan, ada kesan. Jadi kalau pendapat kedua mengatakan kalau ada kesan nampak di sana, kita tak boleh pakai. Pasal di sana tempatnya berbeza. Di sini pada jemaah di muka surat 432 penulis mengatakan perbezaan tempat terbit bulan. Penulis mengatakan jumhur ulama berpendapat bahawasanya perbezaan tempat terbit bulan tidak diambil kira. Jadi penulis mengatakan, jumhur ulama mengatakan tempat terbit bulan itu tak ambil kira lah. Tak kisah mana-mana negara, kalau dah nampak, seluruh alam ini kena guna pakai. Saya bukan kata tu pendapat kita, ya. Ini kita bincangkan, ulama berbeza pendapat dalam mengupas masalah ini. Jadi beliau mengatakan apabila penduduk suatu negara melihat anak bulan, maka diwajibkan berpuasa kepada seluruh negara. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ini, di mana Rasulullah menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat anak bulan dan berbukalah kalian, yakni hentikan puasa Ramadan itu dengan melihatnya. Jadi arahan ini ditujukan kepada seluruh umat. Maka sesiapa di antara mereka yang melihat anak bulan, di mana saja dia berada, maka ini berarti seluruh penduduk negara berkenaan telah pun melihatnya. Contohlah, kalau tempat Indonesia tu, Indonesia kita tahu besar.
Pulau Jawa, pulau apa lagi lah ya, ada yang Sumateranya, kemudian yang kat bawah tu Jawanya. Jadi tempat anak bulan semua berbeza. Jadi kalau satu nampak, boleh diguna pakai ke? Kalau ikut pendapat pertama, satu nampak dah diguna pakai, inilah dia pendapat pertama yang kita katakan tak ambil kisah di mana perbezaan matlak tempat terbitnya bulan. Ini pendapat pertama. Tujuannya kita nak tahu perbezaan pendapat. Kita nak mengetahui kenapa berlaku khilaf ulama. Jadi kita memahamilah. Tujuannya supaya kita dapat buka minda sedikit. Jadi kalau orang besok lusa bincangkan ada khilaf, kita memahami tentang khilaf tersebut dan kita dapat menghormati pendapat-pendapat yang berbeza. Jadi kalau orang kata, ada sebahagian golongan mati-mati nak ikut mesti ikut ru'yah, kita faham pasal ada hadis ini. Jadi kita yang hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat anak bulan dan berbukalah, hentikan Ramadan dengan melihat anak bulan. Ini contoh. Baik. Jadi pendapat pertama katakan melihat anak bulan tak kisah di mana saja, kalau dah nampak seluruh negara, seluruh kawasan guna pakai. Ya. Sebaliknya, menurut Ikrimah, Al-Qasim bin Muhammad Salim, Ishaq dan pendapat yang sahih menurut mazhab Hanafi serta pendapat yang diutamakan oleh mazhab Syafi'i, bahawasanya masing-masing penduduk di setiap negara mestilah melihat anak bulan dan mereka tidak diwajibkan berpuasa apabila masyarakat di negara lain telah pun melihatnya. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Quraib katanya. Jadi pendapat pertama katakan tak kira di mana nampak kita guna pakai. Pendapat kedua kata tidak. Kita kena memahami tentang ilmu geografi, ilmu falak. Kerana di mana dia terbit situ, satu kawasan yang lain mungkin tak nampak, satu kawasan yang lain nampak. Contoh, kenapa kadang-kala berlaku, bukankah ini suatu ketika dahulu lah ya, di Malaysia berpuasa, Indonesia tak puasa. Pasal Indonesia tak nampak, Malaysia nampak. Atau sebaliknya, bukankah ni semua kita kawasan, boleh dikatakan kawasan Asian country, Asia Tenggara. Jadi di sini menunjukkan di sana ada perbezaan pendapat tentang pendapat kedua, perbezaan di mana terbitnya bulan. Sebab itu pada ketika itu mereka tak guna pakai. Mereka tak iktiraf. Malaysia nampak, Indonesia tak nampak, Indonesia tak puasa. Indonesia genapkan Syaban 30 hari, Malaysia berpuasa. Contoh. Pendapatnya adalah berdasarkan hadis di mana Quraib menyatakan, aku pergi ke negara Syam dan ketika aku berada di sana, anak bulan sebagai tanda bermulanya Ramadan telah pun muncul. Jadi beliau pergi negara Syam dan telah nampak anak bulan. Aku menyaksikan anak bulan tersebut pada malam Jumaat. Kemudian pada akhir bulan aku datang kembali ke Madinah dan Ibnu Abbas menanyakan anak bulan di negara Syam dengan berkata, bilakah kamu melihat anak bulan? Kami melihatnya pada malam Jumaat. Jawab aku. Adakah kamu sendiri yang melihatnya? Tanya Ibnu Abbas lagi. Benar, jawab aku. Malah orang ramai turut menyaksikan dan mereka pun berpuasa, termasuklah antaranya Muawiyah. Tetapi di sini kami melihatnya pada malam Sabtu. Jadi apabila di Madinah tu mereka katakan kami nampak pada malam Sabtu. Kalian di Syam nampak pada malam Jumaat. Jadi tetapi di sini kami melihat pada malam Sabtu, kata Ibnu Abbas. Maka kami pun terus berpuasa sehingga genap 30 hari. Atau hingga kami melihat anak bulan dengan mata kepala kami sendiri. Jadi masalahnya, tidakkah memadai yang Muawiyah melihat anak bulan dan dia pun berpuasa? Tanya aku. Ibnu Abbas mengatakan tidak, ujarnya. Demikianlah perintah Rasulullah SAW kepada kami. Maksudnya, apa yang dilihat di negara Syam tu, di Madinah tak nampak, tak pakai. Jadi kalau kita katakan pendapat pertama tadi, di mana jua kalau dah nampak diguna pakai, nescaya kalau penduduk Syam dah nampak, penduduk Madinah dah boleh guna pakai. Oh, penduduk Syam dah nampak, berarti Ramadan bermula pada malam Jumaat. Tetapi di Madinah kata mereka tak nampak anak bulan. Mereka hanya nampak pada malam Sabtu. Ini contoh para jemaah. Itu perbezaannya. Dalam kitab Al-Fath Al-Alam,
Syarah Bulughul Maram dinyatakan bahawasanya yang lebih mendekati kebenaran adalah setiap negara mestilah melihat anak bulan secara langsung, termasuklah daerah-daerah yang lain yang memiliki kesamaan waktu dengannya. Jadi mengikut pendapat dalam kitab Syarah Bulughul Maram itu mengatakan sebenarnya kita tak boleh guna pakai apa yang dilihat oleh sebahagian negara kerana kemungkinan ada perbezaan tempat matlak, tempat terbitnya bulan dan sebagainya. Nescaya keadaan yang berbeza. Nescaya kerana itulah kalau ada sebahagian golongan yang nak ikut Arab Saudi, berarti dia ikut pendapat pertama. Dia tak kira matlak, dia tak kira tempat terbitnya matahari, terbitnya bulan. Nescaya dia hanya nampak anak bulan tersebut, mereka terus berpuasa. Tetapi kalau pendapat kedua, setiap negara melihat di negara masing-masing. Kalau di Malaysia mereka lihat dan di Indonesia mereka melihat dan sebagainya. Demikian para jemaah. Di muka surat 434, seseorang yang melihat bulan bersendirian. Ini secara ringkaslah ya, saya kasih rumusan saja. Apa masalah hukum kalau sekiranya ada orang dia kata aku nampak anak bulan. Okey? Kemudian yang lain semua tak nampak. Kemudian dia nak kena puasa ke tidak? Sepasal dia dah nampak dengan mata kepala dia sendiri. Ini perbincangan di sini. Sebagai ulama mengatakan memandangkan awak dah nampak, bagi awak yakin, nescaya awak kena berpuasa. Cuma kalau mengikut sebagian ulama bahawasanya kalau untuk menetapkan awal Syawal kena 2 orang melihatnya. Kita telah kupaskan perkara tersebut. Itulah ringkasan para jemaah tentang masalah melihat anak bulan. Ringkasan, rumusan. Kita mengetahui rumusan tentang perkara ini pada suatu masa, pada zaman di mana umat Islam hanya dapat menetapkan awal bulan Ramadan hanya dengan melalui ru'yah. Perbezaan mereka hanya 2 pendapat. Pendapatnya, satu nampak kira semua pakai, atau setiap negara dengan ru'yah masing-masing. Ru'yah tu melihat anak bulannya masing-masing. Itu 2 pendapat yang telah kita pelajari. Alhamdulillah. Kerana itu kita lihat seperti yang saya katakan, beberapa tahun yang lalu ada masalah Indonesia puasa, Malaysia tak puasa, Singapura puasa, Johor tak puasa, seberang tambak saja. Contoh, Woodland tu dengan Johor lebih dekat daripada Woodland dengan Pasir Ris ataupun dengan katakan Teluk Belanga katakan. Contoh. Tetapi yang Woodland dengan Teluk Belanga tak puasa, yang Johor tu dah puasa. Jadi masalah cuma dalam perkara ini kerana mereka menggunakan ru'yah. Masalah seterusnya kita nak kupas, ru'yah lebih afdal atau hisab lebih afdal? Baik, hisab tu apa? Hisab itu kita buat perkiraan hisab. Sebenarnya kalau kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala mengurniakan manusia dengan ilmu pengetahuan yang lebih, kita pun dapat mampu mengira berapa hari bulan, sekian hari bulan, berapa hari bulan, bila masuk satu hari bulan Syakban, bila masuk satu hari bulan Ramadan, bila masuk awal Muharram. Tak usah kata sekarang ni lah. Kalau kita nak tahu sekarang ni tahun berapa? 2021. Okey, sekarang tahun 2021. Tahun 2030 Januari bila? 2030 katakan tahun 1430. Okey, 1440, sekarang 1440, 1450, 1460 Hijriah. Kalau buat perkiraan nak tahu bila Ramadan, bila Syawal, bila awal Muharram, kita dah tahu dah. Contoh, kerana perkiraan. Dulu kita tak tahu berdasarkan tarikh bila awak dilahirkan, kita tahu date lah. Hari apa? Wallahu alam. Tetapi dengan teknologi sekarang boleh buat perkiraan daripada ke depan sampai ke belakang. Kita dah tahu bahawasanya kita dilahirkan pada hari Isnin. Berdasarkan teknologi, saya tahu saya dilahirkan pada hari Isnin. Contoh, berapa hari bulan? Subhanallah. Alhamdulillah. Dan perkiraan ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan umat manusia ilmu
yang begitu canggih sekali, sampai begitu juga dalam masalah waktu solat. Tak perlu kita tengok matahari. Kita dah tahu selama ni, kalau bila masuknya waktu zuhur, apabila matahari tegak atas kepala, tergelincir, masuk zuhur. Kita dah belajar dah. Bila masuk asar, kemudian matahari terbenam, condong ke barat. Apabila bayang itu sama panjangnya dengan bendanya tadi, masuk waktu asar. Bila masuk maghrib, terbenamnya matahari, masuk waktu maghrib. Cahaya waktu merah-merah ke masih nampak, sampai matahari terus terbenam, ke merah-merahan awan semua dah tak nampak, masuk waktu isyak. Subhanallah. Jadi kita terpaksa gunakan dengan melihat matahari sedemikian. Tetapi walhamdulillah hari ini, dengan perkiraan canggihnya ilmu yang Allah SWT kurniakan manusia, kita boleh tahu hari ini zuhur pukul berapa, bulan depan asar pukul berapa, nanti Syawal hari raya terbit matahari pukul berapa. Subhanallah. Bahkan bukan hanya demikian, dengan ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan, para ilmu falak, ahli falak ini dapat mengira, okey, bagaimana perjalanan bulan, bagaimana perjalanan matahari, sekian hari bulan, sekian tahun, pukul sekian akan berlaku gerhana. Betul tak? Bila kali terakhir gerhana bulan, gerhana matahari, kita belum berlaku gerhana matahari, dah tahu dah, semua akan katakan, okey, pada sekian hari bulan, pukul berapa, jam berapa minit ke berapa akan berlaku gerhana. And tiba waktunya, subhanallah, betul-betul berlaku. Mereka bukan telik, tetapi mereka lihat perjalanan matahari dan bulan. Subhanallah. Jadi berdasarkan ini, kita dapat mengetahui bahawasanya pada sekian hari bulan, sekian saat, sekian detik, matahari akan terbenam, anak bulan akan muncul. Nescaya kita dapat tahu pada tahun ini anak bulan Ramadan akan muncul bila. Subhanallah. Ini contoh. Jadi berdasarkan itu, kecanggihan yang kita ada, maka nescaya ramai para ulama membenarkan menggunakan hisab. Hisab tu perkiraan kerana ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi di sini kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, mungkin suatu ketika kita condong kepada gunakan ru'yah kerana nak ikut pada sunnah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat anak bulan dan berbukalah dengan melihat anak bulan. Kerana pada zaman Nabi SAW, kemungkinan tak ada ilmu canggih sedemikian untuk mengetahui. Jadi memandangkan pada ketika itu sebagian ilmu belum diketemui, nescaya mereka gunakan anak bulan, memang wajar. Tetapi apabila Allah SWT telah menggunakan kita ilmu, nescaya alhamdulillah kita boleh gunakan hisab untuk buat perkiraan bila masuknya waktu Ramadan dan Syawal, insya-Allah. Cuma masalah, ada khilaf lagi para ulama. Kalau kita gunakan hisab, okey, baiklah. Ada sebagian golongan katakan, ini kita setakat mengetahuilah ya, perbahasan ulama. Ada sebagian ulama mengatakan, kalau kita renungkan hadis, Rasulullah ada menyebutkan, betul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kerana melihat anak bulan, berbukalah dengan melihat anak bulan. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddatal Sya'ban. Namun kalau anak bulan itu dilindungi, ditutupi awan. Baik, perbincangan. Kalau ditutupi awan, anak bulan ada tak? Anak bulan ada, tapi ditutupi awan. Jadi awak nak buat kira-kira ni, memang betul anak bulan ada, tapi on that day kalau ditutupi awan macam mana? Baik. Faham tak perbincangannya? Bukan kata tak ada. Jadi segi ilmu tu memang ada, tetapi on that particular day ditutupi awan pasal awan tebal atau mendung atau sebagainya. Jadi bagaimana nak menangani masalah ini? Baik. Untuk menangani masalah ini, kata kita lihat ada dua cara. Pertama sekali, pada zaman Nabi SAW memandangkan mereka tak menggunakan perkiraan hisab,
Jadi memandangkan tak menggunakan perkara hisab, mereka hanya berpandukan kepada apa yang kelihatan. Apa yang kelihatan kalau nampak anak bulan, adalah. Kalau tak nampak anak bulan, dilindungi awan, kalau dah lindungi awan, macam mana nak tengok di belakang awan? Tak ada kemudahan canggih alat untuk tengok di belakang awan. Jadi kita hanya hukum kepada yang zahir. Nampak tak? Tak nampak. Pasal ada awan. Memandangkan tak nampak, awak yakin ada anak bulan? Tak yakin. Tak nampak. Jadi tak nampak, genapkan 30 hari. Jadi itu perbincangannya. Pasal tak nampak, memandangkan tak nampak, kita dihukum dengan perkara yang zahir. Contoh yang lain, kita nampak tak ada najis. Tak nampak najis, solatlah. Walaupun di situ ada najis, kita tak tahu, kita tak dihukum. Jadi pada zaman tersebut, memang tak ada perkiraan-perkiraan sedemikian. Hanya lihat kepada yang zahir, nampak anak bulan, puasalah. Tak nampak anak bulan pasal dilindungi awan, maka tidak berpuasa kerana memang tak nampak. Tak ada cara untuk melihat apa yang di balik awan. Itu satu. Kedua pula, ada juga perbincangan. Sebahagian ulama membincangkan, memandangkan ada hadis bahawasanya kalau dilindungi awan, berarti kita kena lihat. Okey. Maka sebahagian ulama mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati maksudnya, dalam perkiraan hisab, mereka lihat, mereka tak tengok kepada wujudnya anak bulan. Sekian hari bulan, sekian hari bulan. Anak bulan ada tak? Anak bulan Ramadan wujud. Anak bulan Ramadan katakan. Baik. Namun disebutkan mengenai imkaniyah ru'yah. Apa maksud imkaniyah ru'yah? Imkaniyah ru'yah itu berarti kemungkinan mampu melihat. Jadi kalau wujud anak bulan, tetapi wujudnya anak bulan tadi begitu cepat atau memang mustahil untuk dapat dilihat, walaupun ada, maka mereka tak iktiraf. Mereka tak katakan itu memang dari segi sains, dari segi perkiraan, anak bulan memang telah ada. Tetapi dari segi imkaniyah, the probabilities to witness, untuk lihat, memang impossible. Maka hari itu tak dikira sebagai 1 Ramadan, tetapi dikira sebagai 30 Syakban. Itu secara ringkas para jemaah. Ringkasan cerita, alhamdulillah dengan ilmu yang Allah SWT telah kurniakan kepada kita, kita boleh gunakan ru'ya pada hari ini. Alhamdulillah. Tak perlulah kita bersusah payah nak kena tunggu nanti ni besok Ramadan ni, besok katakan mengikut hisab, besok 1 hari bulan Ramadan. Nak pergi solat tarawih ke tak nak pergi? Tunggu dulu, tunggu announcement. Kalau nak tunggu announcement, by the time dah announce, masjid pun dah penuh. Tu kalau Ramadan, 1 Ramadan tak ada masalah sangat. Masalahnya kalau 1 Syawal. Ini besok ni pencukup bulan Ramadan atau 1 hari bulan Syawal ni. Jadi kalau zaman dululah nak get ready lontong ke, nak bakar, nak masak ni macam mana? Atau besok nak siapkan makanan ke tak nak siapkan makanan? Kalau dulu waktu ada bazar ni, ada 1 hari lagi ke tak ada 1 hari lagi? Last day punya Ramadan adalah grand finale. Contoh, ni stok nak jual habis ni hari ke tak nak jual habis ni hari? Contoh. Kita simpan stok besok pencukup Ramadan lah. Sekali besok 1 Syawal. Tak bergaduh ke? Stok banyak-banyak. Ini contoh. Jadi masalah tu macam mana? Alhamdulillah sekarang dengan ilmu yang Allah SWT kurniakan kepada kita dapat bersama-sama raikan awal bulan Syawal dan awal bulan Ramadan dengan lebih tersusun. Dan bukan hanya demikian, kawasan-kawasan kita di negara Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dengan perjumpaan pertemuan MABIMS, ya. MABIMS tu mesyuarat antara menteri-menteri agama di negara-negara sedemikian, semua bersepakat untuk kita saling memperakui. Maka semua alhamdulillah. Ini contoh. Habis Ustaz, kalau demikian besok Ramadan masih nak dengar pengumuman mufti Sahibus Samahah ke? Dah tak perlu. Besok nak pastikan Syawal ni. Kadang-kadang pukul 8 nak tengok news. Ni besok Syawal ke tak Syawal? Itu terpulanglah. Kalau kita nak ada gairah, nak dapat official announcement, silakan. Cuma after all yang official announcement tu pun recorded. Dia bukan live.
Jadi kalau ada recorded tu, boleh ke kemungkinan, mana tahu, kadang-kadang kita kata, mana tahu last minute tu kah, benda tu recorded. Kalau ada recorded, siapa yang buat announcement kat situ, ketika announcement dimain tu, mungkin tengah kat rumah, tengah bersiap sedia, contohlah tengah baca Quran contoh. Jadi, kalau kita nak rasa ketenangan, Alhamdulillah, nak tengok, bila announcement, Alhamdulillah, telah diisytiharkan secara rasmi. Contoh. Cuma kalau pengisytiharan secara rasmi, sebenarnya MUI sebenarnya dah isytiharkan secara rasmi. Once satu hari bulan Januari dia print kalender, MUI dah keluarkan satu Ramadan bila, satu Syawal bila. That is an official announcement. Ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah. Demikianlah mengenai perbincangan dalam masalah melihat anak bulan. Wallahu alam bisawab. Ada persoalan di sini? Baik. Kalau tak ada, kita sambung perbincangan kita dan kita masuk kepada perkara seterusnya, rukun puasa. Saya lupa bawa. Buat apa? Sekejap. 10.25. Okay, baik. Saya ada satu lagi handphone patut. Terima kasih. Naik tak ada birthday boy, tak ada apa-apa. Okay, alhamdulillah, syukur. Okey, baik. Bab seterusnya kita akan bincangkan adalah rukun puasa. Perkara yang sangat penting. Kerana kalau kita tak memahami perkara masalah rukun, nescaya bimbang-bimbang amalan kita tidak sah. Ya? Baik. Perkara ini telah kita bincangkan. Rukun puasa berapa perkara? 2 perkara. Senang saja ya. Rukun wuduk berapa perkara? Rukun wuduk 6 perkara. Ya, rukun wuduk 6 perkara apa dia? Niat, basuh muka, basuh kedua tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki, kedua kaki sampai buku lali. Yang keenam, tertib. Okey. Rukun solat berapa perkara? 13 perkara. Telah kita bincangkan, alhamdulillah. Rukun puasa berapa perkara? 2. Apakah dia 2 rukun puasa? Pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Kedua, meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. 2. Kita kalau buat 2 ni, sah puasa kita. Pertama, niat. Kedua, meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Once kita cakap demikian, orang akan tanya, apa perkara-perkara membatalkan puasa? Kita akan kupaskan nanti. Jadi kita akan mengambil satu persatu dan kita akan kupaskan. Baik. Dalam kitab kita diterbalikkan. Rukun puasa ada 2 yang setiap daripadanya merupakan unsur terpenting bagi hakikat berpuasa. Iaitu, pertama, menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Taala telah berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Thumma atimmu siyamu ilal lail." Yang bermaksud, maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kalian dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, yakni cahaya siang, daripada benang hitam, yakni kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam. Jadi di sini dapat kita lihat, berdasarkan ayat ini ada beberapa perkara yang nanti insya-Allah kita akan kupaskan mendalam juga. Pertama sekali, ayat ini Allah Taala mengatakan, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kalian dan carilah apa yang telah ditetapkan, yang diperbolehkan. Maksudnya apa? Pada bulan Ramadan, kalau lepas berbuka
diperbolehkan persetubuhan suami isteri. Tak ada masalah. Diperbolehkan. Ya. Tetapi lepas tu boleh makan dan minumlah. Lepas waktu malam, silakan. Sehinggalah apa yang Allah Taala mengatakan, hatta yatabayyana lakum, sehingga ternyata bagi kalian khaytul aswadi, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sehingga dapat kalian membezakan benang putih dengan benang hitam. Maksud benang hitam putih dengan benang hitam tu apa? Benang putih tu terbit fajar, benang hitam tu malam. Sampai dapat membezakan malam dan terbit fajar, berarti makan dan minumlah sampai terbit fajar, full stop. Ya. Lepas terbit fajar dah tak boleh makan dan minum. Berarti kita berpuasa daripada terbit fajar. Okey. Thumma atimmu siyamu ila lail. Kemudian sempurnakan puasa sehingga malam. Ayat ini. Jadi daripada terbit fajar sampai malam kita berpuasa. Berarti daripada terbit fajar masuk waktu subuh sampai malam maghrib. Ingat tak? Masuk maghrib dah kita dah malam Jumaat dah. Masuk maghrib besok raya dia kita dah malam raya dah. Jadi malam itu bermula dengan terbit dengan terbenamnya matahari. Jadi kita berpuasa sepenuhnya di waktu siang. Ingat, puasa kita bukan bermula dengan terbit matahari, tetapi bermula dengan terbit fajar. Terbit fajar adalah masuk waktu subuh. Ini contoh, nanti kita akan kupaskan. Sebagian sahabat, ada seorang sahabat, apabila dengar ayat ini, sehingga kalian dapat membezakan benang putih dengan benang hitam, di waktu malam, dia ambil benang, dia ambil tali putih, dia ambil tali hitam. Letak tempat tepi tidurannya. Di zaman Nabi, para sahabat tak ada elektrik. Jadi apabila gelap, malam-malam tengok benang putih, benang hitam, nampak tak? Masih tak nampak, masih boleh makan dan minum. Tengok, masih tak nampak. Kalau kita just imagine kita berada dalam keadaan gelap gelita, tangan kita pun kadang-kadang tak nampak. Jadi ambil benang putih dengan benang hitam, nampak tak? Tak nampak. Masih boleh makan. Apabila sewaktu siang tanya kepada Nabi SAW, itu bukan maksud ayat ini. Maksud ayat sehingga kelihatan ternyata di antara benang putih dengan benang hitam adalah kamu boleh makan dan minum sampai terbit fajar. Itu maksudnya. Adapun yang dimaksudkan dengan benang putih dan dengan benang hitam, penulis mengatakan adalah terangnya siang dan gelapnya malam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahawasanya Adi bin Hatim menceritakan, tatkala turun ayat yang artinya, yang ketika turun ayat tersebut, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sehingga nyata benang putih dan benang hitam dari berupa fajar, aku ambillah seutas tali hitam dengan seutas tali putih, dan aku letakkan di bawah bantal, dan aku amati di waktu malam, tengok benang tali tersebut, dan ternyata aku tidak dapat membezakannya. Kalau dah malam gelap gelita, tengok tak nampak pun putih hitam, tak dapat membezakannya. Pada keesokan harinya aku datang menemui Rasulullah SAW, dan dia menceritakan perkara tersebut. Mendengar itu Nabi SAW menjelaskan maksudnya adalah gelapnya malam dan terangnya siang. Ayat tersebut menggunakan kata-kata simbolik lah, ya. Alhamdulillah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ketika seseorang berpuasa, dia kena meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bila? Semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Once dah terbenam matahari, makan minumlah, silakan. Semua dibolehkan. Ustaz, nak makan banyak, silakan. Nak minum air ni boleh, silakan. Saya bersama isteri nak ini boleh, silakan. Semua boleh, dah tak ada pantang larang. Selagi mana yang halal. Makan yang halal, minum yang halal, bersama yang halal, semua diperbolehkan. Ada orang rasa pada bulan Ramadan kan bulan ibadah bang, jangan ganggu saya lah bang, saya nak ibadah. Jadi ibadah, maksud ibadah tu luas. Yang ini pun ibadah, yang tu pun ibadah, yang begini ibadah, yang begitu pun ibadah. Selagi mana halal,
diperbolehkan dapat pahala. Apa hukumnya? Bersama suami, bersama isteri, semua boleh. Asalkan dengan cara yang dibenarkan dalam Islam. Yang tak boleh, kalau selagi mana ianya haram, tak diperbolehkan. Bersama tunang boleh tak? Tak boleh. Nak jalan-jalan, kadang-kadang puasa-puasa, jalan-jalan dengan tunang, jalan pimpin tangan, contoh. Tak boleh lah ya, pada bulan Ramadan. Ini contoh. Baik. Jadi, rukun puasa ada dua. Pertama, meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan yang kedua, niat. Baik, kita kupaskan tentang niat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tiadalah mereka diperintahkan kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya semata. Jadi apa juga kita lakukan, kena ikhlaskan niat kita kerana Allah. Kita berpuasa kerana Allah, Allah Maha mengetahui. Dan kita mentaati perintah Allah, puasa kita kerana mentaati perintah Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan sesungguhnya, hanya setiap amalan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia niatkan untuk berpuasa, berpuasalah dia. Kalau dia niatkan untuk tunjuk-tunjuk, riak atau sebagainya, apa dia akan dapat apa yang dia niatkan. Jadi di siang hari tu ada orang dia niat, maksudnya dia tak makan. Satu tak makan kerana berpuasa, dapat pahala puasa. Satu tak makan pasal tak nak puasa. Ini hari aku malas nak puasa. Baik, tak dapat apa pahala puasa. Tapi di waktu siang cari makan semua tak ada. Cari makan sampai pukul 12 cari makan tak ada. Oh, marah betul. Sampai pukul 3 tak ada makanan. Geram betul. Tak makan. Ini bukan puasa Ramadan, contoh hari Senin lah, atau puasa sunat. Kawan dia puasa, dapat pahala. Satu lagi tak makan sama dengan kawan dia, tapi tak dapat pahala pasal dia tak niat. Jadi penting niat. Apa saja amalan kita, kita niatkan. Kita letakkan niat yang baik. Apa juga amalan, nescaya kita akan dapat pahala. Contoh, kalau kita nak tidur di waktu malam, contoh kita niatkan, aku ni hari nak tidur awal supaya besok hari Minggu aku nak bangun awal, nak solat tahajud, kemudian nak solat subuh kat masjid. Aku tidur awal lah, pukul 9.30, pukul 10 dah tidur. Tidurnya tadi dikira ibadah, kerana dia tidur itu untuk mempersiapkan diri untuk bangun awal. Ini yang dikatakan, tidur orang yang berilmu lebih baik daripada ibadah orang yang jahil. Dia tidur tu, rehat, dapat pahala. Kerana apa dapat pahala? Kerana dia rehat untuk mempersiapkan diri untuk bangun awal sebelum subuh untuk qiyamul lail dan untuk tunaikan solat subuh di masjid. Ini contoh. Jadi niat itu penting. Dan untuk kita berpuasa ni, penting para jemaah yang dirahmati Allah untuk kita niat. Setiap amalan dengan niat. Niat hendaklah dilakukan sebelum terbit fajar pada setiap malam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Hafsah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yujmi' siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak membulatkan niat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidaklah sah puasanya. Baik. Apabila kita katakan tentang niat, bila nak niat? Baik. Kita puasa mula bila? Puasa mula terbit fajar, masuk waktu subuh. Kita kena ada niat sebelum terbit fajar. Jadi ini beza ya. Saya beritahu para jemaah, puasa Ramadan dengan puasa sunat beza. Kalau puasa sunat, semalam kita tak niat, pagi contoh, bangun pagi, alamak, hari pun kita tengok makanan tak ada, suami pun tak ada kat rumah, atau isteri tak ada rumah, aku puasa sudahlah. Tak niat. Ataupun dah pukul 10 pagi, satu hari tak ada makanan,
sudahlah aku ni pun banyak kerja, puasalah puasa sunat. Boleh. Puasa sunat tak wajib untuk niat waktu malam. Tetapi puasa Ramadan mesti kita jatuhkan niat di waktu malam. Baik. Niat boleh dilakukan pada salah satu bahagian daripada waktu malam hari. Namun dia tidak disyaratkan melafazkan kerana dia merupakan pekerjaan hati dan tidak ada kaitannya dengan lisan. Baik. Masalah niat telah kita kupaskan. Dan kita akan kupaskan nanti dalam bab-bab seterusnya. Masalah niat telah kita kupaskan dalam bab solat. Alhamdulillah. Yang penting kita kena niat. Dan saya nak tekankan sekali lagi, kita perlu bezakan antara niat dan lafaz niat. Tentang niat dan baca niat. Ada orang dia baca niat, tetapi sebelum dia belum berniat. Ada orang dah berniat, tetapi dia tidak lafazkan niat. Niat tu apa? Niat tu dalam hati. Baik. Contoh, besok bulan Ramadan, kita niat, besok aku nak puasa. Dalam hati kita, kita dah niat dah. Ataupun besok Ramadan kan, hari ni di waktu malam kita letak alarm. Abang, nanti nak bangun pukul berapa? Subuh sekarang pukul berapa? Sekarang subuh 5.50. Memandangkan 5.50, kita bangun 4.30 yuk. Okey, letak 4.30. Bangun. Apabila dia letak jam 4.30 tu, dia dah niat belum? Dia niat nak sahur. Kenapa? Nak puasa. Dia dah ada niat. Itulah hakikat niat. Niat itu keinginan. Qasad. Kita punya intention. Yang tak perlu ungkapan, kata-kata. Sedangkan ungkapan, bacaan, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu bacaan niat. Nawaitu, aku berniat, nawaitu sawma ghadin, aku niat untuk berpuasa esok hari. Dulu waktu kecil-kecil Ramadan, saya ingat lagi lah, besok nak mula Ramadan, Datuk macam mana baca niat? Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Contoh, cuma baca ramai-ramai, baca. Itu niat, itu bukan niat. Itu hanya baca niat. Lepas solat tarawih, lepas solat witir, maka para imam pun baca niat bersama-sama para jemaah. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahr. Itu semua bukan niat. Itu bukan niat, itu bukan zikir, itu bukan baca Quran. Dan tak dapat pahala bacaan itu. Kalau kita baca subhanallah walhamdulillah, tu zikrullah, dapat pahala. Bacaan nawaitu sauma ghadin bukan niat, bukan zikir. Itu bacaan niat. Dan kenapa saya katakan bacaan niat? Kalau seseorang itu baca niat itu pada waktu malam, tetapi dia tak qasad, intention dia tak ada, dia belum niat lagi. Contoh, sekarang kita niat, semua baca ramai-ramai. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita nak puasa besok? Tak. Kita baca je. Contoh. Jadi baca tu bukan berarti kita ada niat. Niat kita baca pasal ustaz suruh baca. Tak ada niat pun. Dan kadang-kadang orang kat masjid itu, ketika dia baca pun dia memang ramai-ramai baca, ramai-ramai, kita pun dah program terbaca bersama-sama. Sedangkan ketika baca tu kita pun fikir, lepas ni aku nak pergi mana? Bazar tutup. Dah habis. Lillahi ta'ala, dah habis. Mulutnya lafaz, hatinya tak ada qasad, tak ada niat. Jadi sebenarnya para jemaah yang dirahmati Allah, niat tak memerlukan ungkapan. Seperti mana telah kita kupaskan sebelum-sebelum ini. Niat tak memerlukan ungkapan lisan, bacaan dan sebagainya. Seseorang yang dah letak alarm clock. Kenapa dia letak alarm clock? Pasal nak puasa besok. Dia dah ada niat dah. Ketika buka puasa, nanti ketika tu besok nanti malam kita simpankan makan sikit lah untuk sahur nanti. Kalau kita habiskan nanti sahur tak ada makanan. Nak masak tak payah masak lah. Kemudian letak tepi, letak fridge. Sadar saja pukul 6. Ya Allah, abang
Tak sadar, saya pun tak sadar. Abang niat tak semalam? Macam tak niat. Habislah nasi kita tahu semalam habiskan ketika buka. Betul tak dia tak niat? Dia dah ada niat dah. Kenapa dia dah niat? Bila dia niat, ketika dia buka puasa tu, dia sengaja tak nak makan habis, nak ketepikan untuk sahur. Tanpa dia sedari, dia dah niat untuk berpuasa esok hari. Jadi niat itu tak memerlukan, seperti saya katakan, ungkapan kata, tak memerlukan bacaan dan sebagainya. Kadang kalau orang masalah niat ni, kita nak katakan, nak sebutkan, sengaja aku puasa esok hari ke, sengaja aku puasa, atau sahaja aku puasa esok hari. Nak sebut sahaja ke sengaja, silakan. Tak ada membezakan. Tak sebut pun, tak ada membezakan. Waktu kecil-kecil dulu, ni aku nak puasa besok. Sengaja aku puasa besok hari. Kenapa besok Sekejap lagi aku nak puasa. Kenapa besok? Jadi tak faham. Jadi jangan merisaukan. Kenapa dikatakan besok? Pasal malam, kemudian siang. Jadi sekarang malam, belum siang. Jadi kita akan puasa siang hari nanti. Kalau saya tak sebut besok hari, saya kata sebentar nanti, sengaja aku berpuasa sebentar nanti kerana Allah Ta'ala. Boleh tak? Pas, silakan. Tak sebut besok, nak sebut besok hari, sebentar nanti, apabila masuk waktu subuh, semua diperbolehkan. Yang penting, kita niat nak puasa. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi saya harap kita memahami perkara ini. Tak ada lagi kes-kes di mana alamak tak boleh puasa pasal lupa nak niat. Tak ada. Awak dah niat dah. Tanpa kita sedari ke, memang sebagai orang beriman, datang bulan Ramadan, masuk waktu subuh, masuk waktu maghrib, waktu isyak, kita siapkan diri kita, memang dah ada lintasan hati kita untuk niat berpuasa nanti di siang hari. Jadi penulis mengatakan di sini, niat boleh dilakukan pada salah satu bahagian daripada waktu malam hari, namun dia tidak disyaratkan melafazkannya kerana dia merupakan pekerjaan hati dan tidak ada kaitan dengan lisan. Hakikatnya, niat adalah bersengaja melakukan sesuatu perbuatan kerana menjunjungi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan keredaannya. Jadi barang siapa yang bersahur dengan tujuan berpuasa kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bererti dia telah niat. Ya. Demikian pula seseorang yang berazam untuk menahan diri daripada segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa di siang hari dengan ikhlas kerana Allah, berarti telah pun berniat meskipun tidak makan sahur. Menurut kebanyakan para fuqaha, niat berpuasa sunat boleh dilakukan di siang hari selagi seorang itu belum lagi makan dan minum. Aisyah berkata bahawasanya pada suatu hari Rasulullah SAW datang ke rumahmu dengan bertanya, adakah kamu mempunyai makanan? Kami menjawab, tidak ada. Beliau bersabda, kalau begitu saya sekarang akan berpuasa. Baik, hadis ini menunjukkan tentang puasa sunat. Jadi tadi saya baca balik. Menurut kebanyakan fuqaha, niat berpuasa sunat, niat berpuasa sunat boleh dilakukan di siang hari. Jadi kalau kita nak puasa sunat, tak niat waktu malam, seperti yang saya katakan tadi, tak perlu niat waktu malam. Waktu siang, kita selagi mana belum makan dan minum, kita nak berpuasa, kita boleh terus niat. Kerana hadis Aisyah pernah menceritakan bahawasanya satu ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Aisyah dengan bertanya, adakah kamu mempunyai makanan? Aisyah kata, tak ada. Kalau begitu, saya berpuasa. Alhamdulillah. Rasulullah SAW tak memandangkan isteri tak masak, puasa. Suami kita hari Minggu, ni hari masak apa? Ni hari tak masak bang. Alhamdulillah, aku berpuasa ni hari. Jadi nak puasa boleh. Tak semestinya hari Isnin. Jadi kalau malas masak, besok masak apa? Ni hari tak masak lagi bang. Alhamdulillah, saya puasa. Cukup bulan, abang bulan ni tak ada duit jajan, tak apa, kita puasa. Ya. Baik. Mazhab Hanafi mensyaratkan bahawa niat tersebut hendaklah dibuat sebelum tergelincir matahari. Ini pendapat yang masyhur dan kedua pendapat Syafi'i.
dari kedua pendapat Imam Syafi'i. Namun mengikut kedua pendapat yang terkuat daripada Ibnu Mas'ud dan Imam Ahmad, niat berpuasa sunat boleh dibuat sebelum atau sesudah tergelincirnya matahari, kerana tidak ada bezanya di antara keduanya. Jadi baik, kita dah memahami tentang niat dan kita mengetahui bahawasanya niat itu wajib, rukun. Mesti kita ada niat untuk berpuasa fardu. Sedangkan puasa sunat kita boleh niat di waktu siang nanti insya-Allah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Perkara seterusnya, siapakah yang diwajibkan berpuasa? Baik, itu kita hentikan, kita sambung pada pertemuan akan datang. Siapa yang diwajibkan berpuasa? Siapa yang tak wajib puasa? Saya nak tanya dulu. Siapa yang diwajibkan berpuasa? Nanti minggu depan baru kita kupaskan. Hari ini saya cuma nak tanya. Agak-agak siapa yang diwajibkan puasa? Orang Islam wajib puasa? Lagi? Orang dah balik wajib puasa? Lagi? Cukup akal. Cukup akal. Orang yang tak cukup akal tak wajib puasa. Yang wajib puasa Islam, balik, berakal. Berarti orang yang tak berakal, tak puasa, dosa tak? Pasal dia gila? Tak dosa. Kenapa tak dosa? Tak cukup akal lah, tak sempurna akalnya, tak wajib. Orang yang belum balik, wajib puasa tak? Tak wajib puasa. Dia kalau tak puasa, dosa tak? Ya? Kenapa tak dosa? Pasal belum balik. Tak wajib. Tak wajib, tak berdosa. Orang kafir tak berpuasa, dosa tak? Orang kafir wajib puasa tak? Tak wajib puasa. Kalau tak wajib puasa, orang kafir pun tak puasa. Dia tak puasa, dosa ke tak dosa? Dia kalau tak dosa, orang kafir tak wajib puasa. Tak wajib puasa, kalau dah tak wajib, tak dosa lah. Kalau dah tak dosa, dia akan diseksa tak? Puasa Ramadan tak wajib atas dia, maka dia tak puasa. Kalau dah tak wajib, tak puasa, tak dosa, tak dosa, kena masuk neraka, kena seksa tak? Kena konsisten dalam jawapan. Orang yang balik, tak wajib. Betul kan? Tak wajib, tak berdosa. Orang yang belum balik tak wajib. Tak wajib, dosa tak? Tak dosa. Boleh tak dia diseksa? Dia tak akan diseksa pasal belum balik, tak wajib. Orang kafir wajib puasa tak? Tak wajib puasa. Kalau dah tak wajib puasa, dia pun tak puasa. Dia tak puasa, dosa tak? Dia kalau dah tak puasa, masuk neraka tak? Orang kafir dah tak, kata tak wajib. Kalau dah tak wajib, tak berdosa. Kalau dah tak berdosa, baik, perkara itu akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang. Masalah siapa yang diwajibkan puasa. Dan kita nak tengok orang kafir ni tak puasa, dia dosa ke tidak sebenarnya? Kalau tak dosa, orang yang tak berdosa masuk neraka tak? Kita kupaskan nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah para jemaah, sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang kita bincangkan, boleh kita bincangkan. Silakan. Boleh niat setiap hari ke atau mesti malam hari juga? Kalau kita nak puasa bayar balik Ramadan, kita kalau nak qada, kita kena niat waktu malam. Ya. Puasa Ramadan. Silakan. Selalunya orang kita kan dia niat dalam bulan puasa. Dia takut lupa. Macam selalunya orang kita dia niat sebulan. Dia secara umum umat Islam memang niat sebulan. Kerana Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Apabila masuk bulan Ramadan, ada tak kita
aku tahun ni Ramadan hari pertama nak puasa, hari kedua tak nak puasa, hari ketiga nak puasa, hari keempat tak nak puasa. Orang yang beriman memang dia niat sebulan. Jadi memang niat sebulan lah. Cuma perbahasan ini seringkali dikupaskan kerana apa? Masalah nanti takut lupa, takut tak niat. Macam saya katakan, dia takut tak niat tu takut terlupa baca niat. Niat tak ada kena-mengena dengan amalan, lafaz, kata-kata dan sebagainya. Setiap hari dia niat. Jadi memang kalau dia tu seorang yang beriman, dia akan tahu masuk waktu maghrib, tiba waktu maghrib, dia memang hadirkan diri tunaikan solat maghrib, tunaikan diri tunaikan solat isyak. Memang besok nak kena puasa, dia tahu. Jadi masalah berniat 1 bulan ni bagi saya lah ya, sebenarnya tak perlu dibincangkan dan tak ada tuntutan untuk kita niat 1 bulan. Aku niat berpuasa 1 bulan. Jadi besok-besok lupa niat, tak kisahlah. Kerana umat Islam macam mana sekalipun hidupnya penuh dengan bukan kelalaian. Dia tetap sentiasa hadir dalam hatinya, sentiasa niat nak solat, niat nak keluar pergi masjid, niat sediakan makan untuk makan dan minum, niat untuk berpuasa, memang ada ya. Cuma ada sebahagian golongan kerana mungkin kelemahan diri dia nanti masih confused lah ustaz. Takut nanti terlupa nak niat ni macam mana. Dah kata niat tu tak ada bacaan, degil pula. Tapi tak apalah. Jadi bagi golongan orang sedemikian, okeylah awak niatlah sebulan. Ya. Memang ada pendapat mengatakan diperbolehkan niat sebulan. Cuma saya katakan sebenarnya tak ada tuntutan kerana niat kita ni tidak memerlukan kata-kata, bahasa dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan soalan yang lain. Baiklah, kalau tak ada apa-apa sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Di sini ada permintaan, mohon dibacakan suratul Fatihah untuk almarhum anak saudara saya, saudara jemaah kita ya, yang kembali ke rahmatullah pada hari Jumaat yang lalu, tanggal 26 Februari. Almarhum Meja Muhammad Saiful bin Syamsul Bahri. Semoga Allah SWT mengampunkan dosa-dosanya dan menggolongkannya bersama golongan hamba-hambanya yang mendapat keredaannya di dunia dan di hari akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.